kembali lagi bersama kami dalam Assalamualaikum Amin. Tadi Yes, dah cerita pasal kewangan. saya terkejut sebab Syarul bertukar. Begini rupa Syarul dalam versi perempuan. Pakai tudung. Okey, tak apa yang apa. Yang apa-apa Yang penting kita nak teruskan perbincangan kita ini. Perbincangan kita yang terakhir berkenaan dengan Suara Dunia tentang terkini dari Gaza dan juga pasca kemenangan Hamas. Betul, kalau sekarang sebelum ni Amin, kita mungkin agak terlupa sedikit kan tentang perkembangan mereka di sana. Betul. Apakah perkembangan selepas pasca gencatan senjata Dan selama Datuk 50 Najib hari? Dalam laporan akhbar semalam pun dalam perhimpunan PBB, beliau secara lantang menyatakan bahawa Israel perlu dikenakan tindakan dan dunia mesti memberi layanan terbaik kepada Palestin. Dan of course kita berbicara soal Palestin, kita tak lupakan Syria yang belum kunjung sudah masalahnya, termasuk negara-negara lain, Iraq sebagai contoh terkini. Namun demikian kita nak bincang dan fokus kepada pembangunan semula Aqsa Sharif yang sudah pun hancur kerana kezaliman Israel. So kita ada program yang terkini tentang Gaza dan juga pasca kemenangan Hamas. Kita nak bersama dengan anak muda kita, Muhammad Aiman Muhammad Zain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tenaga. Okey, saya yakin penonton nak tahu sangat pasca gencatan senjata yang diadakan baru-baru ini. Apakah situasi terkini Gaza? Saya yakin banyak yang positif. Tapi orang Jerman tanya macam biasa, gapo dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak TV Al Hijrah yang senantiasa memberikan ruang dan peluang kepada kami daripada Aqsa Sharif untuk menyalurkan bantuan dan juga memberikan informasi terkini daripada bumi Gaza. Dan alhamdulillah seperti mana yang kita tahu, peperangan telah tamat selama 50 hari pada penghujung Ogos yang lalu. Dan kalau kita soroti kemusnahan yang berlaku selama 50 hari tersebut, lebih kurang 2,147 orang telah terkorban. Saya rasa setelah beberapa tahun ini adalah antara terburuk. Ya, semenjak 2006 Hamas memenangi pilihan raya, ini peperangan yang paling dahsyat. Dan dalam jumlah bom yang digugurkan di bumi Gaza selama 50 hari berjumlah 17,000 tan. Kita bayangkan itu yang banyak dapat ditemui lah. Yes, yang dapat ditemui. Dan kalau kita lihat antara yang menerima kesan paling buruk adalah kanak-kanak dan juga wanita, di mana kanak-kanak 530 orang telah terkorban, manakala wanita seramai 303 orang. Dan pelbagai infrastruktur musnah, sekolah antaranya yang utama ialah jana kuasa elektrik satu-satunya di Gaza dibom, dan juga beberapa buah sekolah di bawah PBB juga dibom. Dan ini kesan-kesan yang sangat menyayat hati, yang memerlukan perhatian daripada seluruh dunia, rakyat Malaysia khususnya. Dan menurut kajian oleh UN menunjukkan seramai 373,000 kanak-kanak menerima kesan psikologi yang memerlukan aktiviti dan juga bantuan kesihatan. Dan itulah antara sektor yang kita ingin bantu dalam proses pasca perang hijab Ma'raqat Asfi Makul kali ini, insya-Allah. Dan saya sebenarnya bila kan masa isu peperangan di Palestin baru ni, kan ramai pakat buat profile picture dekat Facebook, nama sekian from Malaysia, I support Gaza. So masa saya nak tukar balik kepada profil lama kepada profil Gaza tu, rasa macam sangat bersalah. Saya takut orang lupa tentang Gaza. Tapi saya kagum tentang Aqsa Sharif yang masih lagi konsisten memberi penerangan. Ada tak macam program terbaru ataupun sambutan masyarakat? Ada berkurang tak selepas pasca peperangan ini? So alhamdulillah kita lihat sokongan dan dukungan daripada rakyat Malaysia sangat-sangat padu sehingga ke hari ini. Dan maknanya tak macam Pepsi Cola gas. Ya, betul. Tak ada semakin meningkat. Setiap hari semakin meningkat. Yang terbaru, kami bekerjasama dengan SAM ataupun Superbikers Association of Malaysia, yang mempunyai lebih 5,000 bikers di seluruh negara. Azidah suka naik motor besar. Boleh kaki dia tak sampai. Yang akan melakukan program yang kita namakan From Bikers for Gaza, yang bermula pada 18 September yang lalu dan akan berakhir pada 6 Disember, dan kemuncak akan berlaku di Shah Alam, di dalam satu festival dipanggil Two Wheel Festival. Dan kita mensasarkan program di peringkat negeri dan juga daerah. Dan kita mensasarkan kutipan sebanyak RM100,000. Dan antara objektif program ini adalah kita ingin menyebarkan
menyuburkan tentang isu Palestin ini bukan saja di bandar-bandar tetapi juga di daerah-daerah dan juga di kampung-kampung di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan selain itu ada juga ceramah yang diberikan. Ya, betul. Jadi dari segi ceramah tu apakah intipati yang diberikan kepada penduduk yang ada di sekitar situ? Ya, intipati ceramah lebih kepada mengapa kita perlu membantu isu Palestin secara berterusan. Kalau kita lihat sebelum-sebelum ini kita hanya memperkasakan isu Palestin ini dalam bentuk yang bermusim sahaja. Tapi kita nak kali ini selepas peperangan Asfil Makul yang berlaku sebelum ini, kita inginkan solidariti rakyat Malaysia berterusan sehingga Palestin terbebas, insya-Allah. Tapi ada yang sinis dia kata Hamas tak menang sebenarnya sebab dengan angka kerugian berbilion-bilion dan nyawa atau korban beribu-ribu yang cedera parah berpuluh ribu, menang tak mana? Ini antara isu yang sinis. Kami di attack lah daripada pelbagai pihak. Dan ingin saya ceritakan ulas sedikit tentang isu kemenangan Hamas ni. Kita perlu lihat isu ini daripada pelbagai aspek. Bukan sahaja kemusnahan tetapi lihat kepada dua aspek, iaitu yang pertama kemenangan politik Hamas dan juga yang kedua public opinion ataupun pandangan masyarakat umum. Betul juga dulu Hamas. Kalau kita kata kita Hamas, orang dunia takut dia anggap ini adalah teroris. Tapi sekarang ada kempen. Sekarang Hamas kita mengangkat pula tokoh-tokoh Hamas dan juga Al-Qassam dalam kita punya kehidupan. Dan mereka ini kadang-kadang menjadi superhero kepada kita. Yang sebelum ini dilihat sebagai pengganas, tetapi mereka inilah yang diangkat oleh masyarakat dunia. Dan kalau kita lihat tentang aspek yang pertama, politik Hamas, kita lihat semenjak peperangan 2006 sehingga kini telah berlaku 3 peperangan yang dahsyat, dan kita lihat strategi yang digunakan oleh Hamas sangat-sangat berkesan. Contoh yang pertama, zon perikanan pada genjatan senjata kali ini diluaskan ke 6 batu nautika. Sebelum ini 4, sekarang 6, dan penghujung tahun ini akan ditambah kepada 12. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang terpaksa Israel menerima syarat-syarat yang dikemukakan oleh Hamas. Walaupun Israel yang menyerang Hamas, tetapi mereka secara rela hati di hadapan penduduk dunia menerima syarat-syarat. Yang kedua, Israel terpaksa tunduk kepada syarat di mana Israel tidak boleh menjejaki dan juga membuat kacau kepada pemimpin Hamas di dalam dan juga di luar Gaza. Itu antara syarat. Dan syarat yang paling saya rasa best lah, awesome, di mana Israel sekarang dalam proses perbincangan. Hamas ingin membina semula seaport, iaitu pelabuhan mereka, dan juga airport di Gaza, International Airport yang telah dimusnahkan pada tahun 2001. Mereka ingin bangun fasiliti ini. Tapi media barat dia tak sebutkan syarat-syarat yang disetujui oleh Israel. Sememangnya media barat memang bias kepada Israel. Yang kita tahu US secara khususnya merupakan rakan karib kepada Israel dan merupakan seteru yang merupakan rakan yang sangat membantu dari sudut ketenteraan pun. Dan tetapi kita lihat pada peperangan kali ini, masyarakat umum khususnya di US semakin meningkat solidariti mereka terhadap Palestin. Dilihat banyak kempen-kempen di setiap minggu di hadapan White House, adanya rally-rally untuk mengutuk. Kita bukan anti-Amerika kepada the citizens, tapi dasar luar kerajaan mereka. Polisi US, rakyat mereka menyebelahi Palestin, majoritinya. Jadi masa bulan lepas Ogos, masa Hamas mengiktiraf kemenangan tersebut, boleh tak kongsikan sedikit bagaimana pengalaman mereka di sana, yang bagaimana mereka menyambut kemenangan itu, dan adakah tema-tema yang dibuat pada itulah ketika kemenangan itu saya berada di pejabat dalam tengah malam. Ketika itu menerima telefon daripada pejabat kita di sana, dan ketika dia menelpon saya, dia dalam keadaan sebab menangis dengan takbir, tahmid dan sebagainya, dan mengatakan bahawa sebenarnya ya akhi, kita sedang menuju kemenangan. Dan bukan direflek dengan cara sambutan, tetapi juga kesan kemenangan ini disampaikan kepada sahabat-sahabat rakyat Palestin di kawasan Tebing Barat, di mana dalam beberapa minggu lepas Hamas telah menghantar lebih kurang 50,000 pak gula-gula kepada masyarakat di Tebing Barat, dan di hadapan paket itu ditulis, kita akan solat secara mulia di Masjid Al-Aqsa. Itu merupakan visi Hamas ketika ini, dan kita harus melihat isu Palestin sekarang ini kita sedang menuju kemenangan, bukan lagi dalam proses Gaza menangis, sedih dan sebagainya. We are on the right track,
to the victory itself. Masya Allah, itu dia punya optimism. Jadi yang program Bikers tadi sedang berlangsung ke akan? Sekarang dalam proses perancangan di peringkat SEM negeri dan juga Aqsa Sharif di negeri. Bagaimana nak terlibat sekali? Untuk war-warkan pada para penonton. Okey, boleh terus ke Facebook Aqsa Sharif ataupun menelefon ke pejabat kami, dan boleh juga menghubungi SEM di negeri-negeri untuk bergiat serta dalam aktiviti ini. Kena ada motor sendirilah. Ya. Kalau tak ada motor tu kena sewa motor dulu lah, kena loan. Bukan nak penuh ni nak menumpang. Ya, boleh. Dan kalau macam nak bagi sumbangan kepada Palestin untuk Aqsa Sharif pun? Ya. Boleh terus ke website kami dan juga FB kami, terdapat maklumat-maklumat di sana, dan boleh menyumbang secara berterusan melalui Aqsa Sharif, insya-Allah. Dan kita ada pun maklumat yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh hulukan mana yang mampu untuk kita membangunkan semula Gaza, insya-Allah. Baik. Dan kita akan masukkan dalam Facebook Assalamualaikum juga. Ya, insya-Allah. Baik, sedikit harapan daripada Aiman. Ya, mungkin sedikit harapan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan pihak-pihak media yang sering kali memaparkan isu Palestin ini secara baik untuk digarap oleh rakyat Malaysia. Dan mungkin sebelum ini kita mendengar anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan solat secara mulia di Masjid Al-Aqsa. Tetapi sekarang bukan maksudnya kitalah sebenarnya yang akan solat secara mulia di Masjid Al-Aqsa. Persoalannya, adakah kita nak berada dalam golongan gerombolan yang akan menang ini ataupun yang tertinggal? Persoalan itu kita harus jawab pada diri kita sendiri. Jadi teruskan membantu Palestin. Ayuh kita memperkasa ummah dan membebaskan Al-Aqsa, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih Aiman. Sama. Sedia kongsi dan sedang penonton, nampaknya Azidah kita sudah pun buat ada penghujung rancangan. Ya, di penghujung rancangan banyak yang kita dah kongsikan bersama dengan anda, dan jangan lupa besok Amin bersama dengan Amin Idris kupasan berkenaan dengan ISIS, jihad ataupun jahat. Jadi kupasannya bersama dengan Amin Idris besok. Boleh tahan lah, esok berapi sikit lah. Dah lama tak berapi macam bicara dulu kan. Amin malam ni dia akan fokus. Dan kita belajar banyak perkara hari ini, terutama sekali bab hutang tadi, dan Nabi SAW ada ajar satu doa dalam hutang, iaitu Allahumma inni, kalau untuk kita lah, kalau untuk ramai, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kita minta jauh daripada belenggu hutang dan juga kejahatan manusia. So boleh cari doa ni ada dalam Wirid Al-Maqsurat. InsyaAllah hutang tu bukan jadi beban, malah dia akan membantu kita sedikit dengan pengurusan yang betul. Termasuk masuk gym. Kenapa nak sebut gym cakap dengan saya pula? Abang pergi gym ni kan? Ten. Okey, tak apa, kita nak tutup tiraya Assalamualaikum kita hari ini. Semoga kita jumpa lagi besok seminggu hari ini bersama dengan kami. Assalamualaikum. Saya Azidah Muhammad. Dan saya Amin Idris. Atau Tony Stark. Jangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal liqa. Thank you.